Suatu petang dalam tahun 1960, Datuk yang sudah menjangkau usia 57 tahun membersihkan senapang kampung berlaras satu di anjur rumahnya. Dengan tenang dia berkata kepada saya, "Kamu usahlah jadi pemburu." Kenapa pula tu? Dia tidak terus menjawab. Datuk terus menimang-nimang senapangnya. Kemudian Datuk ambil golok peraknya dan dia asahlah golok itu di batu dekat kepala tangga. Dan saya pula masih lagi menanti jawapan dari Datuk. "Aku tak nak cucu-cucu aku jadi pemburu." Tiba-tiba Datuk bersuara. Dia duduk di anjur rumahnya kembali. Mendengar cakapnya itu, saya lantas membuat keputusan untuk tidak akan mengajukan sebarang pertanyaan lagi. Datuk ni mudah naik darah. Kalau selalu ditanya atau disoal, dia juga tidak suka membangkang cakapnya, terutamanya dari anak-anak dan cucu-cucunya sendiri. Datuk memang handal memburu. Tidak ramai orang kampung yang mandi upih macam Datuk. Cukup asyik dengan kegemaran memburunya. Hampir seluruh hutan jajahan dinding dijelajahnya. Orang-orang kampung menganggap Datuk bukan pemburu yang sembarangan. Pemburu yang ada isi. Kalau tidak, masakan dia berani masuk ke dalam hutan yang tidak pernah didatangi oleh manusia? Datuk tidak menembak sebarang kepada binatang-binatang buruannya. Dia akan memilih tepat di kening di antara kedua-dua kening binatang itu. Dan setiap kali Datuk masuk ke hutan, dia akan memulakan langkah kaki kiri dahulu. Kedua belah tumiknya tidak memijak bumi, kecuali sesudah 5 tapak melangkah. Selepas itu, Datuk akan berhenti dan dia akan membacakan sesuatu. Lalu, mematahkan ranting kayu yang berada di bawah ketiak kanannya, lalu dilemparkanlah ke sebelah kiri. Datuk dapat senapang bukan kerana dia home guard ataupun AP. Dia meminta sendiri pada kerajaan dengan alasan mahu menjaga tanahnya yang seluas 15 ekar yang ditanam dengan getah durian dari serangan monyet ataupun babi hutan. Permintaan Datuk dipenuhi oleh Inggeris. Sesudah pegawai polis, Tuan D.O. serta penghulu dan ketua kampung memeriksa tanah Datuk. Datuk beli senapang dari Taiping dalam tahun 1949. Sejak itulah Datuk giat memburu dengan senapang. Sebelum itu, Datuk hanyalah berburu dengan membuat jerat dan sebagainya. Banyak perkara-perkara aneh yang Datuk lalui sepanjang kerjanya. Dan saya, antara cucu yang selalu mendengar cerita Datuk ini, kerana saya selalu menolongnya mencakul di kebun, kadang-kadang menjadi penemannya ke surau. Datuk terlalu sayangkan saya, kerana saya adalah cucu lelakinya yang pertama dari anak sulungnya, iaitu ibu saya. Saya tahu apa kelemahan Datuk dan kegemarannya. Dia pemurah dan suka mendengar orang mengaji Al-Quran. Kebetulan pula saya cucunya yang agak terkenal membaca Al-Quran di kampung itu. Datuk pula tidak kedekut mengeluarkan wangnya untuk memberikan kepada orang yang mengaji. Namun Datuk tidak memberikannya sendiri, melainkan melalui saya. Biasanya, kalau Datuk suruh beri RM10, saya hanya akan memberikan separuh sahaja. Yang separuh lagi akan masuk saku saya. Pernah Datuk bercerita pada saya, suatu ketika Datuk dan kawan-kawannya masuk ke hutan dekat dengan Gunung Tunggal di kawasan Segari, berhampiran dengan Pantai Remis. Kawasan itu tidak pernah dimasuki oleh manusia. Datuk dan kawan-kawannya berjaya menembak beberapa ekor binatang. Kerana terlalu asyik memburu, tanpa disedari, Datuk telah terpisah dengan seekor rusa yang terlalu besar. Datuk mengikutnya dengan teliti. Datuk memintas rusa itu di sebelah kiri dan mengambil tempat di sebalik pokok yang besar.
Datuk menghala muncul senapang pada kepala rusa. Dia yakin sasarannya akan tepat pada tempat yang dimahukannya. Namun rusa itu bagaikan mengerti dan mempunyai pengalaman. Dia mempermainkan Datuk macam mempermainkan kucing. Rusa merendahkan badannya kemudian menyelinap di hadapan Datuk dan terus hilang. Datuk terkejut dan bercampur hairan. Tapi Datuk bukanlah manusia yang mudah putus asa. Dia mencari kesan jejak rusa itu. Diperhatikannya ke arah mana tapak rusa itu berlari. Dia mencium-cium daun kering yang terdapat di situ. Akhirnya, Datuk merapatkan telinganya dengan bumi. Dia mengeluh. Ternyata kesan rusa itu sukar untuk diperolehi. Waktu Datuk berpusing-pusing di situ, seekor rusa lain pula muncul di hadapannya. Rusa itu jauh lebih besar dan tegap dari rusa yang pertama tadi. Matanya berkilau-kilau bagaikan menentang mata Datuk yang terbeliak kerana terkejut. Datuk tidak melepaskan peluang dan terus melepaskan tembakan. Datuk gembira. Tembakannya tepat mengenai kening rusa itu. Dia mencabut golok perak di tangan untuk menyembelih rusa. Golok ditayangkan di hadapan matanya. Datuk membacakan sesuatu dan menghentakkan ulu golok ke tanah. Bila Datuk memulakan langkah, rusa itu segera bangun. Di depan mata Datuk sekarang wujud 2 ekor rusa. Serentak dengan itu, dada Datuk berdebar. Dia mula terasa ada sesuatu yang kurang baik akan terjadi. Datuk terdengar kokok ayam hutan. Dia melepaskan tembakan. Kena pada salah seekor rusa itu di kening. Rusa itu pula rebah dan bangun kembali menjadi 3 ekor. Datuk yakin ada sesuatu kejadian yang lain di sebalik semuanya itu. Tapi Datuk bukanlah manusia yang lemah semangat. Kalau tidak, masa akan dia berani meninggalkan kampung halamannya di Aceh, berperahu ke pangkalan baru dan bermukim di kawasan berwas. Datuk terus menembak bertalu-talu. Rusa terus menjadi 3, 4, 5, 6 dan 7. Kokok ayam hutan bertambah nyaring. Daun-daun hutan di keliling Datuk bergerak-gerak bagaikan digoncang orang. Tanah yang dipijaknya jadi bersih tanpa sehelai daun. Datuk menumbuk tanah dengan tangan kiri. Dirasakan daging pangkal lehernya bergerak-gerak. Datuk senyum. Dia tahu perkara ini mesti dihadapi dengan cara yang lain. Dia teringat pesanan arwah neneknya dari tanah seberang. Kalau berburu binatang dan terasa daging pangkal lehernya bergerak, alamatnya yang diburu itu bukanlah binatang lagi, tapi boleh jadi penunggu hutan ataupun syaitan maupun orang bunian. Datuk letakkan senapangnya di atas tanah. Dia duduk bertafakur mengumpulkan tenaga batin sambil membacakan mantra yang diamalkannya. Melalui panca indera batin Datuk dapat melihat dengan jelas bahawa rusa itu adalah jin penunggu hutan itu. Muka Datuk jadi merah padam, mercik peluh, gigi dilagakan rapat-rapat. Mata Datuk tidak berkelip. Dia melihat di hadapannya terdiri lembaga berbadan besar. Matanya merah menyala, rambut panjang sampai ke tumit. Giginya besar, 2 giginya di sebelah kiri dan kanan terjulur keluar macam gading gajah. Dia diapit oleh 6 jin yang sama hebat dengannya. Kurang ajar, manusia laknat. Suara itu bergema. Daun-daun hutan bergerak macam ditiup angin. Datuk diam bertafakur. Kau tahu kesalahan kau manusia. Tambah suara itu. Belakang Datuk terus dibasahi peluh Datuk. Datuk diam. Dia sudah pun menutup lubang-lubang kelemahan tubuhnya dengan ilmu batin yang dipusakainya dari arwah nenek. Hinggakan jin itu tidak berpeluang menyatukan dirinya ke dalam tubuh Datuk. Tidak, jawab Datuk dengan berani. Kau masuk ke dalam kawasan larangan aku. Aku sudah meminta kebenaran. Aku tidak membenarkan, jawab jin itu dengan keras. 2 batang giginya yang terjulur bergerak-gerak. Kalau kau tidak membenarkannya, kenapa kau tidak memberi isyarat masa aku masuk tadi?
Cukup tenang, Datuk menjawab. Dia sudah bersedia menghadapi semuanya. Kau manusia biadab, pekik jin itu. Pokok hutan bergerak-gerak.